Pokok gaharu daunnya rendang, daun yang layu gugur merata. Pokok gaharu daunnya rendang, kalau tak tahu berdondang sayang, kawan ramai. Jangan mengaku Melaka, orang Melaka. Kalau tak tahu berdondang sayang, sobat ramai. Jangan mengaku Melaka, orang Melaka. Hello, Assalamualaikum. Selamat petang. Siapa di sana? Halo. Melaka telah diiktiraf sebagai tapak warisan dunia oleh Jawatan Kuasa Warisan Dunia di dalam persidangan kali ke-32 di Bandaraya Quebec, Kanada pada tahun 2008. Nak bagi ucapan khas lah untuk Ayu. Melaka merupakan Malam contoh bersedia. bandar yang mempunyai kepelbagaian warisan kebudayaan serta tradisi Asia dan pengaruh Eropah. Cermat-cermat tanam keladi. Warisan kebudayaan serta tradisi ini dapat dilihat melalui kepelbagaian rumah ibadat, pertempatan kaum, kepelbagaian bahasa, perayaan keagamaan, pakaian, makanan dan cara hidup masyarakat setempat. Rezeki. Yeah. Amin, amin. Di sebalik raut wajah insan yang berusia 78 tahun ini, terselip 1001 cerita dalam memperjuangkan seni warisan dondang sayang yang memang sinonim dengan negeri Melaka. Kemana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi? Begitulah ungkapan yang dapat diterjemahkan melalui asal-usul keluarga Datuk Muhammad Baharin bin Muhammad Syarif yang mengikuti jejak Datuk serta ibunya sebagai penyanyi dondang sayang. Darah seni yang mengalir membuatkan anak jati yang berasal dari kampung Bertam, Hulu Melaka ini telah dianugerahkan sebagai tokoh warisan kebangsaan orang hidup dondang sayang pada 17 Oktober 2018 bagi memperingati jasa yang telah disumbangkan oleh beliau. Dikurniakan 5 orang anak, 15 orang cucu dan 7 orang cicit, membuatkan Datuk Baharin begitu bersemangat apabila diajukan soalan berkaitan dengan seni warisan dondang sayang. Menurut beliau, walaupun saya patah kaki berjalan dengan lutut sekalipun, namun dondang sayang tetap tidak dapat saya lupakan. Bang, boleh datang radio. Contoh je hari Rabu ni. Nak buat apa je? Saya nak rakam suara abang kat radio. Rakaman dondang sayang. Saya kata, saya ni menyanyi kat luar boleh lah. Rakaman kat radio saya tak ada susah sikit. Kat radio lagi bagus. Tak boleh pantun, ulang balik. Betul juga. Saya pergi. Tahun 3. Saya pergi menyanyi radio, langsung masuk siaran radio 3 Melaka. Setiap minggu dia panggil saya. Ada pertandingan dondang daerah rakyat. Pertandingan daerah rakyat di Kuala Lumpur. Dengan kuasa Tuhan, saya pergi Kuala Lumpur. Saya juara kebangsaan dondang sayang Malaysia tahun 88. Sayang situ mana Cik Dola pakai seluar berwarna-warni. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kabar yang ada di sini? Waalaikumsalam. Khabar baik. Terima kasih. Itu dia. Dondang sayang menerima pengiktirafan antarabangsa oleh Pertubuhan Pendidikan Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO yang menyenaraikannya dalam kategori warisan kebudayaan tidak ketara pada 29 November 2018. Menjadi karyawan seni dan tenaga pengajar di Institut Warisan Melaka INSWA, Datuk Baharin yang mewarisi seni tradisi ini daripada keluarga, giat menurunkan pengetahuannya kepada anak serta cucu-cucu. Bagi Datuk, beliau mahu membawa keluar imej dondang sayang yang sinonim dengan golongan berusia dengan mendekati generasi muda bagi memastikan mereka dapat turut bersama
dalam menggerakkan seni ini. Dua pagar. Ambil galah tolong belok saya. Kalau saya budak kena belajar. Kalau salah tolong fikir. Itu boleh cuba. Dua tiga kucing berlari. Mana nak sama si kucing belang. Dua tiga sudah aku cari. Mana nak sama tuan yang datang. Okey, tanam cempedak dalam itu. Tema pantun yang biasa didendangkan adalah berkisarkan budi, kasih sayang, kias, ibarat sindiran dan senda gurau yang dilahirkan secara sopan. Pembayangnya pula diambil daripada keindahan alam dan kadang-kadang menyebut watak individu terkenal dalam masyarakat atau nama-nama tempat. Keindahannya pula ditambah dengan kemasukan pantun-pantun lama dan pantun-pantun sindiran yang telah menjadi warisan pusaka sastra negara. Kita akan berdendang sayang pula. Maksudnya lagu Dondang Sayang ni tak ada lirik macam lagu lain lah. Tak ada lirik. Pantun lah. Kena tulis lirik, tajuk apa? Tajuk kasih-kasih, budi-budi. Itu dia Kita macam tajuk. lagu lain lah ada lirik. Lagu lain memang ada lirik yang bikin, tapi dengan sayang ni kalau boleh spontan. Kalau tak boleh spontan, tak berapa sedap dengan sayang. Daripada daripada juara kebangsaan Dondang Sayang Malaysia tu sampai membuat album, sampai saya dapat anugerah UiT Negeri Melaka tahun 2000, BKT tahun 2011, BCM 2017, DPSM, dan dapat pula lagi satu anugerah tokoh orang hidup. Kemudian dapat lagi satu jemputan daripada Mauritius untuk Dondang Sayang ni di antarabangsa kan. Jadi saya pergi 2018 juga, pergi Mauritius, duduk 1 minggu. Dapat lulus anugerah tokoh Dondang Sayang antarabangsa. Habis balik kat sini satu anugerah lagi, anugerah penulis. Ada sijil penulis sebagai saya boleh menulis pantun. 2000 pantun saya buat seorang. Sudah bergelumang dengan seni ini sejak kecil lagi, Datuk Baharim sering membuat persembahan bersama kumpulan Kenangan Mawar Biru. Kumpulan ini rata-rata dianggotai oleh anak dan cucu Datuk Baharim. Tidak dinafikan irama ini kian dilupakan. Anak-anak muda zaman sekarang kurang mengetahui tentang kewujudan irama ini dan kurang meminatinya, walaupun pernah popular pada suatu ketika dahulu. Justru, Datuk Baharim dan para penyanyi irama ini juga perlu memainkan peranan penting bagi memupuk golongan muda supaya meminati alunan Dondang Sayang. Adunan puisi lama iaitu pantun menjadi elemen yang sangat penting dalam menghidupkan Dondang Sayang. Saya pegang kumpulan tu, masuk 1-2 bulan, saya ubahkan nama Kenangan Mawar Biru. Saya didik pemuzik saya, cari pemuzik yang boleh main muzik, yang boleh cucu-cucu saya yang boleh, saya berlatih lah. Termasuk vokal sekali saya berlatihkan Dondang Sayang. Okey. Pelatihan ni memang baik saya dengar kan. Sedap dengar, puas hati, tapi ada yang tak puas hati. Okey, nombor satu, gendang satu dengan gendang dua ni tak berapa sangat. Dia pasal ada selang-selang. Kat situ kita menjaga. Gentak okey, gong okey. Tu satu lagi. Ikhbar suara tak naik sampai. Pantun dia contoh tadi. Nasi bekal tak sampai. Nasi bekal ya. Tak sampai. Usaha melatih pewaris Dondang Sayang bukan sekadar memberi pendidikan mengenai sejarah, muzik dan nyanyian Dondang Sayang kepada generasi muda semata-mata. Malah usaha mencungkil dan mengetengahkan bakat baru Dondang Sayang perlu dilakukan dengan berkesan. Ayamnya lah ekornya cantik. Bila turun tak cantik. Suara penggiat Dondang Sayang yang sangat mahukan lebih ramai anak muda mewarisi legasi warisan ini berpendapat inisiatif baru dan penganjuran program berkaitan Dondang Sayang perlu diperbanyakkan dari masa ke masa. Bolehlah kita dengar.
Tapi akan datang ni kita cuba membaiki suara vokal. Bagi saya susahlah daripada segi nak dapatkan tempo, nak dapatkan lenggok. Saya pernah kena sebat untuk dapatkan belajar tu semua. Saya pergi kerja KKN untuk dia punya kelas, lepas tu belajar dengan datuk balik. Macam bagi saya memang susahlah untuk belajar Dondang Sayang ni. Bersada pantun Melaka FM. Tenanglah tenang air di laut. Pada tahun 1950-an, tradisi Dondang Sayang semakin diminati apabila disiarkan menerusi radio sejak tertubuhnya Jabatan Mari Penyiaran berpantun yang dalam dikenali segmen sebagai Bersada Radio Pantun Melaya. Melaka FM. Selain itu, Bersama Dondang Dr. Sayang Zaid dan mula Alung dimainkan Ashraf. di pentas Pukul 3 bangsawan petang dan joget. setiap Khamis Apabila di lagu Dondang Melaka Sayang FM. semakin diminati Anda ramai, jual pantun, lagu ini didendangkan kami sedia dengan memberi iringan rebab, Bersada Pantun rebana, tertawa Melaka FM. dan kemudian menjadi kegemaran keturunan Assalamualaikum Baba warahmatullahi Melaka. wabarakatuh. Selamat petang kepada pendengar setia Melaka FM. Terus bersama dengan kami di 102.3. Apa khabar? Diharapkan anda sihat dan saya petang ini bersama dengan Alung Ashraf. Yes, saya. Assalamualaikum. Dan apa khabar orang Melaka? Rindunya lama kita tak bersua. Al-maklumlah dia masuk ke peringkat akhir pertandingan Dondang Sayang Negeri Melaka. Senyum dia lain macam. Alhamdulillah. Terima kasih. Ni semua demi Dondang Sayang. Jadi kita ada Abang Ramli Betam Hulu ni, Long. Ya. Pantun yang pertama ni, Long. Abang Ramli, Pohon tebu beruas-ruas dibawa dari Betam Hulu. Ya. Ku pandang sekali rasa tak puas. Ha-ha. Ku pandang lama terasa malu pula, Long. Bagi Hairul Ashraf atau lebih dikenali sebagai Alung Ashraf, minat ini timbul dari dalam buayan lagi. Ibunya, Allahyarhamah Nyonya Tan Abdullah, merupakan mantan tokoh warisan orang hidup kebangsaan yang membawa seni Dondang Sayang ke Paris di bawah panji-panji UNESCO. Ya. Berketurunan Baba Nyonya, warisan Dondang Sayang ini menjadi warisan keluarga Alung sejak turun-temurun. Manakala tidak, mendiang neneknya acap kali mendodoikan anaknya dengan Dondang Sayang ketika hendak tidur. Begitu juga dengan arwah ibunya juga. Hendak petik sedaun kari. Dan apabila meningkat remaja, minat untuk berdondang sayang itu datang sendiri apabila melihat mak sering menyanyikan lagu Dondang Sayang. Dan apabila pada satu ketika arwah mak bertanya, Alung, nak tak masuk pertandingan Dondang Sayang? Jadi Alung tanya dengan mak, boleh ke Alung nyanyi? Mak kata, selalu dengar mak nyanyi, insya-Allah boleh. Sebab mak tidak pernah memaksa. Mak hanya bertanya. Jadi Alung beranikan diri untuk masuk satu pertandingan Dondang Sayang di Melaka, anjuran MBMB. Dan Alhamdulillah kebetulan mendapat johan, rezeki mendapat johan. Ini namanya Semenjak dari itulah, Alung memulakan penglibatan kerjaya sebagai anak seni, khususnya seni warisan Dondang Sayang dan juga irama asli yang kini telah menjangkau 22 tahun lamanya. Di waktu lapang, Alung akan menghabiskan masanya dengan membuat kuih cang, iaitu makanan tradisional kaum Baba Nyonya. Alung merupakan di antara seorang usahawan kuih cang halal yang terdapat di Melaka. Proses membuat kuih cang ini adalah agak rumit. Daun perlu direndam terlebih dahulu semalaman. Daun buluh akan direbus supaya menjadi lembut. Beras pulut akan dimasak terlebih dahulu dan akan direbus selama 3 jam. Kuih cang ini ada yang berinti dan ada yang kosong. membuat kuih cang dan lalu dibaling ke dalam sungai supaya jasadnya tidak memakan ikan dan ikan memakan kuih cang. Dari situlah bermulanya sejarah kuih cang sehinggalah kini. How do you do? Kuih koci, kuih dadu. Lama kita tak jumpa Bagi bibit Lan Neo dari kumpulan seri panggung entertainment pula, merasakan sudah sampai masanya untuk mengetengahkan medium media baru untuk tatapan generasi muda. Dekat rumah.
Bibi ingat dulu ada Bibi punya asam. Dengan cara ini, segala maklumat dapat diperolehi terus kepada penonton sama ada di YouTube atau Facebook tentang budaya Baba Nyonya yang ingin disampaikan olehnya. Kita tahu dan tidak datang. Kita boleh dengar klekok. Kalau mau tanya apa-apa ke question, bila kita ajar atau nak kasihkan penerangan sikit ke information ke, dia boleh simpan. Kalaulah bibik lama-lama dah tak orang pakai macam ni, kita pun pupus. Tapi kalau ada dalam video, diorang boleh simpan. Kita punya anak cucu kalau ada mau tahu ke, kalau dia minat, ada juga kita dah cakapkan kita punya adat ke, cakap pasal kuih ke, cakap pasal kita punya peradaban, pertuturan. So itulah bagus dia. Kita ni orang peranakan dekat rumah dengan keroncong, dengan lagu asli, dengan Dondang Sayang. So lagu tu macam sebatilah sama-sama kita. So bila dia suruh nyanyi, Bibi suka irama dia. Baba Cedric Tan merupakan generasi ke-6 Baba Melaka yang aktif dalam mempromosikan budaya Baba Nyonya. Beliau telah dilantik sebagai perunding kebaya pada tahun 2022. Kini, beliau giat berusaha untuk mendapatkan pengiktirafan daripada UNESCO untuk kebaya dalam senarai warisan budaya tidak ketara. Bagi saya untuk melestarikan Dondang Sayang ni bukan hanya sekadar menyanyi saja. Kita harus orang kata memperhaluskan cara Dondang Sayang ni dengan mengamalkan cara hidup. Dari segi bila kita dah mengamal cara hidup tu, maka kita dapat faham ya dari segi tingkah laku, pemerhatian, dari segi benda-benda yang ada di sekeliling kita ni. Jadi kita boleh ambil contoh tu sebagai orang kata pembayang dia, ya. Dan juga dari segi pertuturannya, khasnya untuk Dondang Sayang Baba Nyonya kita pakai telo kita, kan, telo bahasa Baba Nyonya lah. Jadi kadang-kadang kalau kita menyanyi itu kita mesti faham ya apa perkataan yang sesuai yang kita boleh gunakan dalam Dondang Sayang Baba Nyonya ni. Dan berbanding dengan Dondang Sayang orang Melayu Melaka, ya. Jadi sebab kita kalau nak lestarikan yang bahagian Baba Nyonya ni, maka kita mesti faham semua ni. Along, Baba Cedric Tan dan Bibik Lanio adalah merupakan kumpulan trio peranakan celoteh Melaka. Idea penubuhan kumpulan ini dicetuskan oleh Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Melaka dengan mengambil kira faktor-faktor pembaharuan. Sebenarnya idea ataupun inspirasi untuk kita menggabungkan trio peranakan Melaka adalah hasil daripada saya punya pengamatan lah. Apabila secara peribadinya saya melihat betapa Dondang Sayang ini boleh dijelmakan menjadi satu seni persembahan yang relevan untuk generasi muda. Jadi dari situ saya fikir saya setelah meneliti, sebab saya ini suka membaca dan melihat dan bertanya kepada pendapat orang. Jadi setelah melihat pelbagai persembahan oleh pelbagai penggiat seni negeri Melaka, ya, sebab kita ada ramai penggiat seni yang boleh berdondang sayang. Jadi kita tengok beberapa orang ni dan kita lihat sebenarnya kalau ia dijadikan dalam bentuk kumpulan, ia akan menjadi lebih menarik, ya. Dia akan memberi satu persembahan yang lebih segar kerana dia akan menggabungkan celoteh. Sebab Dondang Sayang ni memang terkenal dengan pantunnya. Jadi selain berpantun di dalam bait-bait lagu Dondang Sayang, adakah baiknya kalau celoteh mereka itu, ya, disampaikan dalam bentuk pantun. Dan apabila saya melihat kepelbagaian etnik di Melaka ini boleh berpantun, ya, malah boleh berdondang sayang dengan baik, kenapa tidak saya menggabungkan mereka, individu-individu yang mampu berpantun dan berdondang sayang dengan baik ini di dalam satu kumpulan. Jadi kita mencuba kaedah terbaru ini, iaitu kita gabungkan tokoh penggiat muda kita, ya, macam Along sendiri bersama Baba Cedric, ya, dan Baba Simon, ya, daripada Seri Panggung Entertainment. Dia ada satu lagi kumpulannya. Jadi kita gabungkan ketiga ni sebab saya lihat mereka ni kuat berceloteh. Kuat berceloteh, masing-masing punya idea yang tersendiri. Jadi kalau bercakap tu nak bergaduh. Jadi saya rasa ini satu pembaharuan yang baik dan saya cuba melihat konsep ini sebagai salah satu konsep seni persembahan yang baru
yang lebih segar ya. Jadi bila orang lihat Dondang Sayang ni sebenarnya dia macam-macam. Dia bukan sahaja berdondang sayang, pantun balas, bukan begitu sahaja. Sebenarnya dia ada celoteh. Ya. Alright, cak lagu ni Dondang Sayang. Uniknya masyarakat Melaka mempunyai latar belakang berbilang bangsa dan agama. Dondang Sayang merupakan seni tradisional Melayu yang masih dimainkan di Melaka oleh 4 komuniti yang terdiri daripada masyarakat Melayu, Baba Nyonya, Ceti dan Portugis. Silakan. Ia dikenali juga dengan sebuah balada cinta yang mana lagu-lagu yang digunakan adalah untuk membangkitkan perasaan cinta dan nasihat mengenai topik tertentu seperti cinta dan kebaikan. Pantun yang kita gunakan adalah pantun 4 kerat yang mempunyai 4 baris. Tetapi apabila dilakukan dalam Dondang Sayang, dia akan menjadi 7 baris. Kerana dia ada pengulangan di situ. Contoh, kalau kita ambil pantun asas 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. 2-3 boleh ku cari, mana nak sama adik seorang. Jadi dia mempunyai 4 baris. 1, 2, 3 dan 4. Tetapi apabila kita lagukan dalam Dondang Sayang, dia akan menjadi 7 baris. Iaitu dia akan berbunyi begini. 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. 2-3 kucing berlari. Jadi dia akan pergi, 2-3 boleh ku cari, Dondang Sayang, mana nak sama adik seorang. 2-3 boleh ku cari, Dondang Sayang, mana nak sama seorang adik seorang. Jadi formulanya akan menjadi 1-2-1, 3-4, 3-4. Jadi itulah perbezaan di antara pantun asas dan juga pantun nyanyian dalam Dondang Sayang. Saya nak lihat Dondang Sayang ini berperanan sedemikian rupa. Bila dia dalam satu kumpulan yang lebih besar, semangat tu lebih orang kata lain sebab kita saling balas-membalas, saling bergaduh, memberi pendapat tetapi dalam versi Dondang Sayang. Jadi itu yang kita nak tampilkan dan trio peranakan ni alhamdulillah dah berjaya menarik minat dan orang kata Dondang Sayang boleh buat macam ni. Orang tak terfikir kan. Jadi sebenarnya itulah tujuan JKKN Melaka sendiri. Kita nak buat satu pembaharuan dalam Dondang Sayang. Kita tak nak lagi Dondang Sayang dilihat sebagai satu persembahan takut lama, orang lama-lama je boleh nikmati. Jadi justru itulah kita buat Dondang Sayang dalam konsep yang sedemikian rupa lah. Maksudnya ia boleh dilakukan secara berkumpulan ya. Bang. Saya, halo. Apa khabar? Baik, lama tak jumpa Ni hari kita rasa bertua tau. Dalam lagu Dondang Sayang, penyanyi-penyanyi saling bertukar pantun tanpa persediaan dalam gaya yang riang dan kadang-kadang lucu. Panggil Datuk juga Nyanyian-nyanyian biasanya diiringi 4 orang ahli muzik atau lebih yang terdiri daripada seorang pemain biola, 2 orang pemain rebana dan seorang pemain tawa atau tambahan alat muzik yang lain. Pemain biola biasanya merupakan ketua kumpulan ahli muzik. Beliau memainkan peranan utama dalam Dondang Sayang dan membekalkan melodi counter kepada melodi vokal atau suara. Well, it's beautiful, incredible. I love it. Like the rhythms are so typical from Asia and also from Europe. I don't know how to describe it. It's incredible. Yeah. So as you know, I'm French. And in France, we also have like traditional music, and I was really surprised to see that you have a violin, accordion, and some European rhythm like mambo. It's a lot of similarities. Bunga kesidang gugur layang. Layang kat sampai mana ni? Sampai ujung. Jauh je. Di kutip santun darah pemalu. Dari ujung pasir ke Tanjung Minyak, hujan turun sampai ke petang. Dari ujung pasir ke Tanjung Minyak, terima kasih banyaklah banyak. Kawan ramai sudi menuntunlah sayang, berdondanglah sayang. Terima kasih banyaklah banyak. Kawan ramai
sudi menuntunlah sayang, kedundang sayang.